bukannya sekali dua, every day, every single day punya struggle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya berbesar hati lah. Next guest saya ni saya kenal sejak dari sekolah rendah lagi, kita satu kelas ya. Okay, so saya perkenalkan sebelah saya ni Mukhzani. Ya, Mukhzani Ibnu Mustafa. So sekarang jadi sekarang lecturer di Akademi Law Malaysia. Okay, so kita terus kepada kita punya topik. Mukhzani ni sebenarnya terlibat dengan satu insiden lah. Bila kena tu? Aku kena accident 2018, bulan 12. Mungkin boleh ceritakan macam mana boleh jadilah accident lah. So actually hari tu aku ambil cuti lah. So aku ambil cuti dan aku plan nak bawa motor lah. Bawa motor all the way sampai Terengganu, tak silap aku, Terengganu, pusing dan patah balik. Lalu Gua Musang lah semua tu. Memang jalan dalam lah. So during that time accident tu dalam tengah hari. So aku baru je bertolak pagi tu dalam pukul 10 daripada KL. Aku bertolak sampai dekat Bentung, makan jap. Elok je aku lepas makan tu, aku gerak tak sampai setengah jam kot. Accident lah. So actually jalan aku tu clear. So aku bawa tak tepi sangat, tak tengah sangat lah. Lebih kurang je lah. So aku tengah bawa tu, jalan straight clear. Tiba-tiba dekat depan aku tu ada 4x4, dia nak motong dari arah bertentangan. Dia nak potong kereta depan. Tapi waktu dia nak potong kereta depan tu, dekat dah dengan aku. Lepas tu aku fikir, kenapa mamak ni potong dekat sangat dah dengan aku ni kan, baru nak potong kan. Jadi aku punya reaction untuk mengelak tu memang lambat. So jadilah macam tu. So basically that 4x4 dia langgar, ngam-ngam dia kena kaki aku. So bila dah dekat dengan aku tu, last minute tu dia baru nak mengelak lah. Bila last minute tu dia mengelak, memang ngam-ngam lah dia punya mengelak tu, bergeser dengan aku. Empat pijak kaki kan, 4x4 kan ada pijak kaki untuk pintu tu kan. So ngam-ngam tempat pijak kaki tu, ngam-ngam kena bukul lali aku. Allahuakbar. Tapi yang ni semua okey, tak ada apa-apa. So kau jatuh? So aku jatuh. Motor jauh daripada kau ke? Motor jauh lah, motor dah terbang jauh. So aku jatuh golek-golek. Adalah berapa meter tah, polis tu beritahu, aku tak ingat dah aku terbang berapa meter. Elok je aku jatuh tu, terus lah orang stop, orang kerumun aku. Dan orang-orang kat situ lah yang tolong aku. Ada seorang abang ni, dia yang datang dekat aku, dia cari barang-barang aku, dia tenangkan aku. Lepas tu orang lain pula cepat-cepat call ambulance and so on lah. So memang ramai lah orang tolong, memang cepat lah. Maknanya kau masih sedar, kau tak? Sedar, aku tak pingsan langsung. So sampai hospital semua lah? Sampai hospital semua. Terus ke ICU? Terus ke ICU. Kena tu, apa kau rasa kaki kau ada dah kau rasa dah macam dah tak ada ke? Actually aku rasa kaki aku lah. Kaki aku masih rasa. Darah berdarah lembik ke macam mana? Aku nak tengok kaki aku, tapi aku nampak darah je, aku tak jadi tengok. Banyak ah? Tak, aku nampak darah sikit je. Sebab aku tengah baring kan, aku nak tengok sikit je nampak darah, tak apalah. Tapi aku still rasa kaki aku lah. Lepas tu aku tengok ada abang yang tolong aku tu, dia tengok kaki aku kan, lepas tu dia tarik muka. So aku tahulah nampak macam teruk lah. So aku tak adalah nak tengok, aku biar je lah. Tapi aku still rasa lah kaki aku. Point bila yang kau tahu kaki kau akan potong? So actually lepas dah masuk dekat ICU tu, dia dah check, habislah semua, dia check up semua. Memang bagus jugalah, walaupun trainee yang buat. Tapi bagus dia check up semua. Lepas tu dia kata yang aku perasan lah something wrong kan. Doktor beberapa kali datang jumpa aku, dia tanya macam mana boleh jadi ni, macam mana boleh jadi. Ada 2-3 orang doktor datang, aku kena explain benda yang sama. So sebab dia terkejut, dia tengok aku punya kaki aku tu, everything semua okey, badan aku semua okey, kaki semua okey, ngam-ngam dekat buku lali tu je hancur. So aku tahulah something is wrong lah. So bilakah aku tahu dia akan nak potong ke and so on. Itu dekat-dekat macam malam sikit lah. Maknanya petang tu dia bagi tahu lah, waktu aku terjadi tu dia bagi tahu lah, dia kata maybe lah kita kena potong ke, tapi kita kena check dulu lah kalau boleh pakai lagi ke. Tapi yang betul-betul je sure malam tu waktu nak operation baru
baru clear lah apa yang dia nak buat. Doktor tu dia mula dia bagi tahu aku, dia kata kita memang nak cuba selamatkan kaki awak tapi agak risky. So yang terbaiknya adalah potong. Tapi sebab aku dah fikir lama, daripada sebab lama kan 6 jam 6 jam semua fikir lama. Tak apalah, kalau dah tak ada rezeki potong je lah, nak buat macam mana. So masa ni isteri kau, keluarga kau belum tahu lagi pasal nak kena potong semua ni dia? Ya, aku just bagi tahu je. Aku kata apa nama ni, maybe kena potong 50-50, aku cakap macam tu je sebelum masuk operation. Confirm nak kena potong tu waktu operation, sebab doktor cuba selamatkan kaki aku dulu, tak boleh baru dia bagi tahu. So dia potong daripada mana, bagaimana? Bawah lutut. Oh, bawah lutut. Bawah Separuh? lutut sebelah kanan, separuh betis lah. Separuh betis. So bila dia dah potong tu, still numb, tak adalah rasa macam yang kau bayangkan tu, tak adalah. Kenapa lah kaki aku, tak ada lagi lah, belum sampai lagi. Dan during that time kan, sepanjang operation dah kena potong tu semua, aku sedar. Itulah hidup kau mungkin lepas tu dah balik rumah, lepas tu nak teruskan balik kehidupan, pergi kerja apa, keluarga, anak kau apa semua. So macam mana kau adjust to the new life yang orang kata tanpa kaki yang sempurna ni lah kan? Okay lah, so to go into that, basically kan, aku bukanlah nak kata macam aku ni terlalu kuat tau. Ada juga period yang macam kau bayangkan tu, tapi tak terlalu dramatik lah. Pentingnya bila period yang pada aku kritikal tu, di mana kaki aku dah betul-betul dah tak ada, dan aku dalam keadaan sedar, dan aku kena terima hakikat kaki dah tak ada. Dan that critical moment tu, banyak gila family dan kawan-kawan datang support. So after malam tu aku accident, malam tu aku potong kaki. 2-3 hari sejak daripada malam tu, handphone aku tak berhenti orang message. Lepas tu besoknya pula kawan datang, family datang. So support tu sangat kuat lah daripada orang sekeliling. So bila aku dah balik dekat hospital sekejap je, dalam 3 hari 4 hari je. So bila aku sampai rumah tu, sebab awal-awal dah ada orang terdekat support, dia tak ada rasa depressed sangat tau. Jadi of course lah dari segi kehidupan waktu mula-mula tu susah, sebab sebelah tak ada kan. Nak pakai kaki palsu tak boleh lagi, kena tunggu beberapa bulan lagi. So memang susah lah. Aku kena melompat, aku tak boleh nak tolong mandikan anak aku tak boleh nak tolong basuh berak anak aku, sebab anak aku kecil-kecil lagi kan. During mula-mula tu lah, mula jadi waktu aku pun kaki palsu pun tak pakai lagi. Tapi walaupun aku sedih, tapi keliling aku tu lah non-stop support daripada kawan-kawan family kan. Jadi macam perasaan sedih tu sangat sedikit lah bila orang keliling bantu kan, support. Sebab lepas aku accident tu kat hospital, aku ada ambil gambar dengan kawan-kawan dan aku senyum lah. Aku ada ambil video. Aku tengok benda yang sama. Sebab tu yang menyebabkan orang kata aku impress lah. Aku lebih rasa tu lebih kepada mak aku support lah, dan support orang sekeliling yang sangat penting. Sebab kan support orang sekeliling ni kadang-kadang kita pandang rendah tau. Tapi bila dah jadi kat kita kan, dan bila orang yang support aku tu bagi sokongan kat aku tu, orang-orang yang macam budak cekal lah, budak skor rendah lah, gila babi tak jumpa, tiba-tiba message aku, tiba-tiba cari aku. Student-student aku pun tiba-tiba dia cari aku walaupun aku dah habis ajar dia orang. Datang melawat semua, tak boleh datang dia call, message. Aku rasa itu lagi penting sebenarnya. Lepas dah tu tengok kau masih teruskan hobi buat motor tu, bini kau tak apa marah ke? Kak abang dah lah bang, sudah lah bang, kaki dah kena potong, cerita nak abang mati pula kan. So dia macam ni. Yang ini lagi penting, yang proses selepas ni lah. Sebab initial tu tak berapa kritikal sangat pada pendapat aku. Walaupun dia, waktu lepas orang selalu fikir waktu kena potong tu kita down. Orang selalu fikir macam waktu dekat hospital tu kita down. Tapi tadi sebab aku ada orang support kan, semua and so on. Tapi pada pendapat aku yang paling kritikalnya adalah proses selepas tu. Sebab at the end of the day, orang-orang yang support kita, family, kawan-kawan ni, dia orang pun ada komitmen dia orang masing-masing. Jadi dia orang support kita, tak boleh nak komitmen full. Jadi at the end of the day, kita kena sendiri yang fikir positif dan jalan terus.
Dan proses ni pada pendapat aku inilah yang paling penting. Sebab kalau aku bagi contoh kan, kalau kau tanya aku kenapa aku naik motor lagi dan aku pergi ride kan, sebab immediately after aku dah boleh jalan, lepas pakai kaki palsu, aku memang terus bawa balik motor aku, yang motor aku accident tu. Sebabnya bukan nak tunjuk aku hebat, tapi sebenarnya aku nak overcome aku punya takut bawa motor tu. Itu matlamatnya. Lepas tu bila aku dah confident bawa motor tu, ni untuk pengetahuan kau jugalah, ini bini aku tak tahulah, dia tak tengok pun. Waktu aku mula bawa motor tu kan, yang lepas aku dah boleh jalan, aku bawa motor kan, tak silap aku 2-3 kali hampir accident. Memang near miss lah, hampir accident. Masa kau mula-mula nak cuba Masa aku mula nak cuba tu. Dan paling ketara adalah aku jatuh dekat traffic light dan ada kereta almost gelek kepala aku. Allahu akbar wala haula wala. Itu yang aku almost betul-betul totally nak quit bawa motor lah. Memang aku jatuh kat traffic light, jatuh. Kau ni hati kering lah. Lepas tu ada kereta, memang sikit lagi lah, dia memang nak gelek kepala aku. Kebetulan ada mamat motor kat belakang aku tu, dia cepat-cepat ketuk kereta tu, suruh berhenti. So kalau kau tengok video ni, kau yang ketuk kereta tu, terima kasih lah. So time tu aku memang betul-betul nak quit. Tapi bila aku fikir balik kan, kalau aku quit sekarang, nanti sampai bila-bila aku akan tengok motor dan aku akan rasa takut, fobia apa semua kan. So aku rasa tak boleh jadilah macam ni. So aku decide, fine, aku bawa motor, pusing satu Malaysia. Dah habis tu, memang itulah yang terjadi. Habislah semua fobia, semua gen aku habis pasal naik motor. So, dah jual motor ke masih ada lagi, motor baru ke? Upgrade lagi? Upgrade. Lepas tu, pada pendapat aku lah, fasa yang paling pentingnya bila kita dah jadi macam ni lah kan, ada orang selalu tanya aku ataupun dia bagi video dekat aku berkenaan dengan orang yang macam ni tapi masih berjaya kan. Pada pendapat aku itu agak bahaya juga sebenarnya. Sebab untuk contohlah, kalau kau bagi video dekat aku, tengok orang ni tak ada kaki, orang ni terus naik motor balik, orang ni terus jalankan kehidupan macam biasa. So nanti tu akan put pressure dekat aku untuk cepat-cepat aku recover. Dia ingatkan, dia bagi semangat dekat kau. Dia akan, tapi dia downkan kau lagi. Padahal kalau kau buatlah macam mana pun, kau tak akan hidup macam biasa. Lepas tu kau kena move at your own pace. Biarkan orang lain tu, biarkan dia kata dalam sebulan dia dah boleh buat motor, dalam sebulan dia dah boleh buat macam biasa. Biarkan dia, kau dengan kehidupan kau. So tak perlulah tu terikut-terikut. Instead of bagi semangat, dia bagi pressure pula. Ada setengah grup pula sekarang ni, zaman sosial media kan, dia terlalu negatif. Contoh terlalu negatif, tengoklah kaki aku tak ada, nak kerja susah, mana kerajaan tak bantu, mana bantuan ni, mana bantuan tu, mana. Aku rasa ni terlalu terlalu mengharapkan orang. So these two kind of group, satu terlalu nak push cepat-cepat recover, satu ni terlalu nak mengharapkan bantuan orang. Aku rasa dua benda ni yang very toxic lah pada pendapat aku. So to balance out tu, kita kena ambil yang tengah-tengah. Kita kena sedar diri kita, kita kena cuba buat mengikut kemampuan diri kita. So tak payah nak ikut orang sangat. So itulah pada pendapat aku yang orang selalu silap lah juga. Walaupun kadang-kadang nampak aku happy, nampak aku macam normal macam biasa kan, tapi aku selalu agak fikir, contoh macam kaki aku masih sakit lagi. Kaki aku ni setiap kali aku cabut, sebab kaki palsu kan, setiap kali aku cabut untuk mandi, setiap kali aku cabut waktu nak tidur, aku cabut, aku sih urut kaki aku. Sekarang ni apa yang aku buat lah untuk overcome this adalah aku banyak nak exercise supaya aku tak menyusahkan orang lah. Aku nampak tu, kau pumping kau apa kan. So bila aku exercise ni, aku akan kuatkan fizikal aku, jadi dengan harapan aku tak menyusahkan orang. Tapi aku umur aku 50 macam mana, umur aku 60 macam. So bukannya aku terus positif, everything okay. Sebab memang everyday memang dia akan sakit. Kata-kata semangat ke apa yang aku mungkin tu dekat luar sana ramai kena lagi teruk daripada aku lah. Sebab aku kena potong kaki belah kanan, bawah lutut je. Dan Alhamdulillah orang sekeliling support dan aku ada kemampuan untuk beli yang lagi elok lah. Di mana kalau kita pergilah mana-mana pusat kaki palsu atau pusat pemulihan OKU, ramai yang
dapat bantuan yang sedikit, dia dapat kaki palsu yang murah. Jadi dia memang susah untuk recover balik. Kerja hilang and so on. Aku alhamdulillah kerja masih ada. Kita most likely akan bergerak seorang-seorang sebab dia orang masing-masing ada komitmen masing-masing. Macam bini aku kena fokus dengan anak-anak. Mak aku pun kenalah fokus dengan anak-anak dia. Kawan-kawan aku pun ada family dia orang sendiri. So at the end of the day, aku juga kena bergerak secara solo. Aku juga kena kuat semangat sebagai persendirian. Dan yang paling penting sekali, every single day ni hubungan aku dengan Allah Ta'ala kena kuat lah. Every day struggle. Bukannya sekali dua, every day, every single day punya struggle. So itulah nasihat aku untuk yang lain. Perkongsian kita hari ni, bila Tuhan uji tu dia akan ganti dengan yang lebih baik. Okey, terima kasih. Okeylah, terima kasih semua. Okey, so okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.